objektif yang kami ketengahkan dalam kempen kesihatan mental yang pertama ialah memberi pendidikan kepada orang ramai tentang aspek-aspek kesihatan mental dan kepentingannya. Yang kedua ialah untuk memantapkan pengetahuan tentang pencegahan dan pengesanan awal penyakit mental. Dan yang terakhir ialah untuk mempertingkatkan kesedaran tentang kepentingan kesihatan mental untuk menjana kesihatan global yang baik dari peringkat kanak-kanak, remaja dan usia emas. Mari kita mengenali apa itu kesihatan mental. Kesihatan mental boleh ditarifkan sebagai kemampuan individu menyesuaikan diri dengan persekitaran sosialnya dengan berjaya dan memuaskan. Hari ini saya akan membentangkan ciri-ciri gangguan mental. Yang pertama ialah perubahan perasaan. Individu yang mengalami perubahan perasaan akan sering merasa cemas, mudah marah, sedih, mempunyai ketakutan yang berlebihan dan lebih sensitif. Ciri gangguan mental yang kedua ialah penurunan fungsi kognitif. Gangguan mental ini dapat membuat fungsi kognitif seseorang menurun secara ketara. Hal ini dapat dilihat apabila individu tersebut sukar untuk berfikir, memberi perhatian, mudah lupa serta sukar untuk membuat dan mengambil keputusan. Faktor yang menyumbang pada masalah kesihatan mental ialah tekanan pekerjaan. Tekanan pekerjaan disebabkan oleh beban kerja melampau. Beban kerja melampau akan menyebabkan keadaan mental seseorang akan terjejas apabila diberi beban kerja yang melampau tanpa ada sokongan pihak organisasi. Masalah keluarga dan persekitaran. Masalah keluarga berpunca dari keluarga yang bermasalah. Contohnya, masalah perceraian yang berlaku dalam keluarga akan menyebabkan anak-anak mengalami gangguan emosi dan menyumbang kepada gangguan mental seperti kemurungan dan kegelisahan. Cabaran yang dihadapi oleh masalah pengidap mental, khususnya di kalangan para pelajar, pada masa kini adalah yang pertama, masalah mengawal kemarahan. Hal ini kerana mereka tidak mampu mengawal emosi mereka secara stabil apabila menghadapi sesuatu masalah. Yang kedua ialah masalah pengurusan masa. Kita sebagai pelajar, kita haruslah bijak membahagikan masa dan menepati jadual yang telah ditetapkan. Masalah yang ketiga ialah masalah dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Kita sebagai pelajar, kita haruslah bertindak berdasarkan pilihan yang ada dan terbaik setelah mempertimbangkan kebaikan dan keburukan perkara tersebut. Yang terakhir adalah masalah dalam mengenal kekuatan dan kelemahan diri. Hal ini kerana ramai pelajar pada masa kini, mereka membuat sesuatu keputusan yang di luar kemampuan diri dan mereka juga sukar dalam membuat pendirian tetap dalam memutuskan sesuatu perkara. Hari ini saya akan berkongsikan tentang langkah untuk menjaga kesihatan mental. Yang pertama ialah mengamalkan pemakanan yang seimbang. Pengambilan pemakanan seimbang dapat membantu kepada fizikal dan mental yang sihat. Langkah yang kedua ialah melakukan senaman. Seorang individu perlu meluangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit dalam sehari untuk aktiviti senaman. Melalui aktiviti senaman, ianya dapat memudahkan dan melancarkan peredaran darah dan oksigen ke dalam sistem saraf manusia. Dan melalui aktiviti senaman juga, ianya dapat membantu otak kita berfungsi dengan lebih baik. Saya Putri Alia Natasha akan meneruskan pembentangan dengan tajuk Isu Kesihatan Mental Pelbagai Peringkat. Berbalik kepada tajuk, isu berkaitan masalah mental ini bukan sahaja menyerang golongan dewasa, namun kanak-kanak dan remaja juga menjadi mangsa kepada permasalahan penyakit ini. Antara isu kesihatan mental yang terdedah kepada kanak-kanak pada masa ini adalah seperti kasih sayang yang terbahagi dan perhatian yang dianggap remeh. Remaja merupakan golongan yang sedang melalui fasa peralihan dalam kehidupan. Mereka mengalami pelbagai tekanan bagi memenuhi jangkaan ibu bapa, keluarga dan juga masyarakat. Secara global, data yang diperolehi mendapati 1 daripada 7 remaja yang berumur 10 hingga 19 tahun mengalami masalah kesihatan mental dan sebahagian besarnya masih tidak dapat dikira pasti serta tidak menerima rawatan. Ramai yang terlepas pandang bahawa usia seperti mereka lah yang berisiko diserang penyakit mental kerana pada fasa ini darah muda mula menguasai diri. Ini kerana pada usia sebegini, emosi mereka mudah terdedah dengan pelbagai masalah. Desakan sekeliling menjadikan mereka tidak mampu mengawal diri dengan baik. Susulan itu, penyakit mental ini boleh terjadi disebabkan pelbagai faktor. Masalah kewangan, kesukaran belajar, konflik keluarga, masalah cinta dan perselisihan dengan kawan-kawan adalah antara faktor tercetusnya tekanan emosi yang kronik dalam diri pelajar. Maka tidak hairanlah sekiranya terjadinya kes-kes bunuh diri pada usia muda. Kesimpulannya, dapat kita rumuskan bahawa masalah stres dan kesihatan mental merupakan satu perkara yang seharusnya dipandang serius oleh pihak yang bertanggungjawab.
Hal ini supaya dapat memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kesan buruk masalah kesihatan mental kepada kita. Oleh itu, semua pihak perlulah berganding bahu bersama-sama menyelesaikan masalah kesihatan mental bagi memastikan masyarakat dapat hidup dengan aman dan harmoni, yang seterusnya dapat membawa kemajuan kepada negara. Refleksi pelajar. Selepas melakukan tinjauan terhadap masalah kesihatan mental tersebut, setiap pelajar memberikan beberapa refleksi dan kesan berkaitan tentang masalah kesihatan mental. Yang pertama, memberikan kesedaran kepada pelajar tentang masalah kesihatan mental dengan tepat. Yang kedua, masalah kesihatan mental dapat diatasi dengan cara yang betul dalam kalangan pelajar. Dan yang ketiga ialah budaya minda yang sihat dapat diterapkan dalam kalangan pelajar. Sekian daripada kami. Terima kasih kerana menonton.